dan dilaporkan oleh Ketua Audit Negara sebagai apa yang diistilahkan sebagai PKFZ in the making. Ia bersabitan dengan laporan Ketua Audit Negara tentang kes pengurusan pembangunan pelabuhan antarabangsa tuna Malaysia, or the Malaysian International Tuna Port Sendirian Berhad, a joint venture effort di antara the Fisheries Authority Development Malaysia ataupun LKIM, lembaga kemajuan ikan Malaysia, dan sebuah syarikat yang bernama Bind Force Sendirian Berhad yang memiliki ataupun yang mempunyai equity, pegangan equity 60% oleh seperti mana yang saya tekankan di situ, dipegang oleh Bind Force, dan 40% dipegang oleh LKIM, dan kedua joint venture effort ini, usaha sama ini menubuhkan sebuah satu entiti yang diberi nama MITP ataupun Malaysian International Tuna Port Sendirian Berhad, Batu Maung, Pulau Pinang. Baik. Usaha sama ini yang bermula sejak tahun 2004 menyaksikan satu projek yang sepatutnya akan membawa fully operational pada tahun 2013 dengan sebutan-sebutannya. Apabila kita tengok balik bahawa syarikat MITP ini telah pun mendapat orders daripada negara-negara Eropah pada November 2007, membuat laporan dalam bernama bahawa mereka telah mendapat orders sebanyak jumlah RM1.2 bilion. Dan you are well aware that the worldwide punya tuna consumption adalah RM100 billion per year. Jadi semuanya nampak baik, sehinggalah laporan Ketua Audit Negara mendedahkan petak akhir ini bahawa projek ini akan berakhir dengan kerajaan menanggung apa yang merupakan satu undertaking dalam fundraising yang dibuat oleh syarikat Malaysian International Tuna Port ini pada jumlah pinjaman sebanyak 208.6 juta, yang hari ini pinjaman yang mereka buat kepada OSK Trustees dan RHB Bank Berhad mahukan supaya MITP membayar kembali, kerana dikatakan bahawa mereka telah invoke that in the event of default. Bermaksud dengan kata lain, kalau saya ringkaskan cerita yang panjang ini, satu projek yang mulanya cukup baik dan menjanjikan pulangan seperti mana yang telah saya sebutkan, hari ini dilaporkan oleh laporan Ketua Audit Negara sebagai projek yang bukan saja sakit tetapi telah dituntut oleh peminjam kepada joint venture company MITP ini pada jumlah 208.62 juta termasuk faedah with interest. And clearly that this syarikat, seperti mana yang saya terangkan secara terperinci, membuat pinjaman pada awal dan dengan mendapat apa yang dikatakan sebagai a letter of undertaking yang dikeluarkan oleh LKIM, yang menyatakan pada klausa 24 perjanjian konsesi penswastaan ini, this is a build, operate and transfer projek, telah pun mencetuskan apa yang kita akan dapat lihat sebagai kerugian kepada kerajaan.
Saya membangkitkan perkara ini ringkasnya kerana inilah yang telah saya bangkitkan dalam perbahasan saya dalam bajet 2011, kerana saya perhatikan bahawa projek-projek yang dikatakan projek-projek swasta atas kaedah inisiatif or with the methods of public-private partnership initiatives, which actually is an all-balance sheet budget. Dengan kata lain, kerajaan tidak akan meletakkan itu sebagai perbelanjaan kerajaan. Tetapi seperti mana berlaku dalam kes MITP, ya, Malaysian International Tuna Port Joint Venture ini, kita dapat lihat walaupun bukan duit kerajaan pada awal, tapi oleh kerana letter of undertaking, ya, maka ketika projek gagal dilaksanakan dengan baik ataupun in the event of default, maka klausa-klausa perjanjian seperti yang saya telah sebutkan dalam klausa 24 perjanjian konsesi, bil, operate dan transfer itu is invoked. Ya, maka dengan kata lain, hari ini kerajaan terdedah kepada pembayaran pinjaman bond. Kalaulah saya sebutkan tadi, pegangan equity kerajaan adalah 40%, sementara buying force ya, yang menjadi partner dalam joint venture ini dimiliki 77% oleh Dato' Anwar Zaini Benyamin, yang juga merupakan CEO kepada syarikat joint venture itu, pada syarikat MITP itu. Cuba kita perhatikan. He is 77% equity holder of that buying force, and he himself, dia sendiri adalah CEO kepada joint venture company MITP itu. Nah, projek ini telah bermula daripada tahun 2004, April 2004, and saya sebutkan juga tadi dalam tahun 2007, because dia akan melalui 3 fasa pembangunan. Tetapi hari ini dalam laporan ini, kerajaan telah pun berdepan dengan risiko membayar paling tidaknya 40% tuntutan yang dibuat oleh OSK Trustees dan RHB Berhad yang telah memberikan bond pinjaman itu kepada MITP ini. Dengan kata lain, kerajaan tertanggung akan menanggung pinjaman bond sebanyak 83.45 juta. Nah, kenapa saya bangkitkan ini? Bukan saja untuk mengangkat dan highlight isu ini, tetapi saya angkat isu ini justru juga kerana kebanyakan daripada apa yang dikatakan sebagai di PPP initiatives itu dalam ETP, dalam bajet 2011 ini, semuanya kononnya melalui kaedah public-private partnership initiatives. Tapi jelas daripada apa yang berlaku dalam skandal ini, skandal in the making ini, kesemuanya akhirnya akan ditanggung oleh kerajaan. Now this is not only reckless but scandalous. Sebab itu saya bangkitkan dalam perbahasan bajet saya, supaya kerajaan jangan sampai menipu rakyat sekali lagi. Membawa apa yang dikatakan ini pelaburan swasta, tetapi akhirnya menanggung. Ketika mana? Ketika default seperti ini berlaku. This is what disebutkan dalam bahasa finance-nya sebagai off-balance sheet budgeting. Ya, tak keluar dalam penyata dengan membuat sumbangan kepada, dengan kata lain, our fiscal deficit will be yawning, akan terus melebar. Nah, saya bangkitkan perkara ini dan saya harap kawan-kawan media tolonglah atas nama pertanggungjawaban as a lawmaker, as a legislator, I am duty bound. Saya bertanggungjawab mengangkat isu ini supaya dibawa kepada pengetahuan semua, dan khususnya pada kerajaan supaya bertanggungjawab dalam mengurus perbendaraan negara, dalam mengurus taxpayers' money, because this is certainly not the way to move forward. And we already seeing the repeats of this. We are actually doing more of the same thing. Dalam bahasa yang lebih buruk kalau saya boleh ulangi, the climax of stupidity is to keep doing the same thing over and over again and expecting different result. I remind the government, if you keep doing the same thing,
and this is the way you're doing it, you will certainly get that result. Kita telah berbelanja besar in the 80s, in the 90s dalam masa Tun. Did we have the high income economy? We don't. Kalau kita mengulangi perbelanjaan besar seperti ini, kalau dengan inilah cara urusannya, we will get high income economy? We will not. Please understand that. Jadi saya bercakap atas rasa tanggungjawab saya dengan kawan-kawan yang lain dalam Pakatan Rakyat, kerana perkara dan urusan seperti ini cukup khianat kepada negara, kepada rakyat dan kepada taxpayers money. Saya rasa begitu saja. Terima kasih.